Rakan tugas di Angka Sefri, terima kasih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Cerita pagi langsung dari Terengganu hari ini. Saya berada di Galeri Penyelidikan Institut Oceanografi dan Sekitaran UMT, dan hari ini kita akan bercakap mengenai penyu. Dan pastinya tetamu tidak asing lagi. Saya bawakan sekali lagi Ketua Makmal Penyelidikan Luar Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS UMT, Dr. Muhammad Uzair Rusli. Doktor, kebelakangan ini kes kematian penyu direkodkan, dan adakah itu semakin tinggi? Sebagaimana yang sudah kita maklum, data terbaru menunjukkan pada akhir Mei sahaja angka kematian penyu di negeri Terengganu ini melebihi daripada 40 ekor. Dan baru-baru ini sahaja kita menerima berita kematian sebanyak 3 ekor di daerah Kuala Nerus ini sahaja dalam satu hari. Sudah tentu masyarakat kita ternanti-nanti dan juga tertanya-tanya apakah sebenarnya punca kematian penyu sekitar Kuala Nerus ini. Terus terang saya katakan, pada ketika ini kami pihak penyelidik masih lagi belum mendapat akses dan juga masih lagi belum melakukan kajian yang secara terperinci, kerana kita perlu membina program penyelidikan secara bersama dengan agensi-agensi lain yang terlibat. Kerana saya yakin bahawa dalam mencari jawapan ini kita memerlukan kerjasama daripada pelbagai agensi, bukan sahaja daripada Universiti Malaysia Terengganu. Kita juga turut mengharapkan sokongan daripada Institut Pengajian Tinggi yang lain dan juga daripada kementerian yang lain, kerana punca kematian ini penyebabnya sangat-sangat banyak. Kerana itu sehingga hari ini apabila kita tidak mengetahui punca kematian yang sebenar, dan akhirnya kita tidak boleh memberikan respon yang terbaik untuk menghentikan krisis ini. Dan saya menggesa pihak kerajaan untuk mengambil perkara ini dengan serius dan melakukan juga pelaburan kepada perkembangan sains negara, khususnya dalam sains forensik, mencari punca kematian haiwan marin terancam negara. Doktor, melalui kenyataan yang dikeluarkan, cadangan di pihak doktor sendiri untuk orang ramai menggunakan WhatsApp untuk melaporkan kematian penyu. Macam mana, Doktor? Baiklah, perkara ini sebenarnya hasil daripada pengalaman kami dan juga beberapa NGO yang lain turut menerima laporan daripada orang awam apabila berlaku satu kes kedamparan penyu. Apa yang kita bimbangi ialah tentang respon time, iaitu masa tindak balas pihak berkuasa. Yang amat kita bimbangi ialah apabila kedamparan tersebut melibatkan penyu-penyu yang masih hidup, kerana setiap saat amat berharga kerana ini melibatkan nyawa haiwan terancam negara. Sebab itu berlaku kekeliruan di pihak masyarakat apabila mereka masih lagi tidak faham bahawa penyu ini termaktub di bawah Akta Perikanan. Maka pemegang taruh utama yang perlu mereka hubungi ialah Jabatan Perikanan Malaysia. Dan sudah tentu masyarakat Malaysia hanya satu nombor sahaja apabila berlaku kecemasan, ialah nombor 999. Dan kita lihat juga apabila pihak masyarakat mahu menyalurkan maklumat, mereka perlu menyalurkan maklumat tentang lokasi kejadian yang detail. Dan sebab itu saya juga mencadangkan bahawa kita turut perlu menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kita berkongsi lokasi dan juga gambar-gambar terkini dan menyebabkan respon time kita dengan lebih cepat. Selain itu, apabila menggunakan talian 999, kita sebenarnya turut melibatkan agensi lain yang sudah sedia maklum mempunyai respon time, dan respon time mereka sangat-sangat pantas kerana mereka terlatih dengan aktiviti penyelamatan. Dan sebab itu saya yakin dan percaya apabila kita boleh bergembling tenaga daripada pelbagai agensi untuk menyelamatkan haiwan marin terancam negara ini menunjukkan bukti keseriusan kita untuk memastikan kelestarian sumber lautan kita. Doktor, mengenai enakmen pindaan penyu yang berkuat kuasa 1 Jun, setakat ini bagaimana dari segi pemantauan pihak doktor sendiri? Setakat ini alhamdulillah kami menerima respon yang sangat-sangat baik daripada pemantauan di lapangan. Para penyelidik yang turun di lapangan turut memantau dan melihat sendiri di Pasar Payang sememangnya sudah tidak ada lagi aktiviti penjualan telur penyu secara terbuka. Dan juga terima kasih kepada pihak berkuasa Jabatan Perikanan Malaysia yang memang turun padang sendiri dan melihat tiada aktiviti penjualan di Pasar Payang. Namun hakikat yang perlu kita terima sebenarnya terdapat juga penjualan telur penyu di luar Pasar Payang di beberapa lokasi yang telah pun dimaklumkan oleh beberapa pihak NGO dan juga orang awam kepada kami melalui saluran WhatsApp dan juga laporan di sosial media. Dan
kemungkinan terdapat dua perkara. Yang pertama ialah sememangnya mereka mahu mencabar pihak berkuasa, ataupun yang kedua mesej iaitu tentang penguatkuasaan enakmen penyu yang baru dipinda tahun 2021 ini tidak sampai di pihak mereka. Dan sebab itu kita perlu bekerjasama untuk memastikan mesej ini sampai kepada orang awam, dan akhirnya kita boleh memastikan bahawa kelestarian penyu negara ini berada di tahap yang tertinggi. Okey, Doktor. Terima kasih. Itulah tadi antara perkongsian oleh Dr. Muhammad Uzair Rusli, Ketua Penyelidik Penyu Universiti Malaysia Terengganu. Jadi rakan tugas, kembali pada anda, silakan.